Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga pekerja. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pekerja kerana terus memberi komitmen kepada organisasi kita sehingga hari ini. Hari ini saya sebagai CEO, saya ingin berkongsi satu budaya kerja yang baharu yang saya ingin terapkan dalam organisasi kita. Dan saya ingin kita terus mengamalkan budaya kerja ini. Budaya kerja ini dipanggil keseimbangan kerja dalam kehidupan ataupun lebih dikenali sebagai work-life balance dalam bahasa Inggerisnya. Saya percaya dalam dunia kerja yang semakin mencabar dan pantas dengan keseiringan teknologi yang semakin meningkat, kejayaan sesebuah organisasi ini bukan hanya diukur melalui produktiviti semata-mata, tetapi juga melalui fizikal, mental dan emosi pekerja sekalian. Jadi, melalui budaya kerja yang saya ingin terapkan dalam organisasi ini, saya harap budaya kerja work-life balance ini dapat menjaga mental, fizikal dan emosi pekerja sekalian. Baiklah, seterusnya. Apakah itu budaya kerja work-life balance? Budaya kerja keseimbangan kerja dalam kehidupan ataupun budaya kerja work-life balance merujuk kepada keadaan di mana seseorang pekerja dapat mengimbangi tanggungjawab kerja dengan kehidupan peribadi, termasuk dengan mementingkan masa bersama keluarga dan mementingkan kesihatan, rehat yang secukupnya dan paling penting sekali pembangunan diri. Budaya work-life balance ini tidak bermaksud kita bekerja sambil lewa di tempat kerja, tetapi sebaliknya bekerja dengan lebih bijak, cekap, terancang dan berkesan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita bekerja dengan lebih bijak dan terancang, kita mempunyai masa yang mencukupi untuk kehidupan di luar tempat kerja. Selain itu, apabila keseimbangan kehidupan dengan kerja ini tercapai, saya percaya semua pekerja akan dapat menjadi lebih fokus dengan setiap tugasan masing-masing dan lebih bermotivasi dan berdaya tahan dalam jangka panjang dalam organisasi ini dan terus committed untuk menyumbang kepada organisasi kita. Seterusnya, mengapa work-life balance penting kepada organisasi? Di sini saya akan menyatakan beberapa sebab utama mengapa budaya kerja work-life balance ini penting kepada organisasi kita dan juga untuk para pekerja sekalian. Yang pertama sekali, work-life balance ini dapat membantu mengurangkan tekanan kerja dalam kalangan pekerja dan keletihan yang melampau ataupun dikenali dalam bahasa Inggerisnya burnout. Jadi saya tidak ingin para pekerja saya merasa tekanan yang berlebihan dan burnout apabila melakukan kerja. Jadi saya percaya work-life balance ini dapat membantu mengurangkan masalah-masalah tersebut. Tidak dapat dinafikan, pekerja yang sihat dari segi mental dan fizikal ini mampu memberikan prestasi yang lebih berkesan dan prestasi yang lebih tinggi kepada organisasi kita. Selain itu, budaya kerja work-life balance ini saya percaya ia dapat meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pekerja terhadap organisasi. Tidak dapat dinafikan, apabila pekerja merasakan kebajikan mereka terjaga dalam organisasi ini, pekerja akan lebih menghargai organisasi
dan terus ingin kekal setia bekerja dalam organisasi ini. Seterusnya, sebab yang ketiga, mengapa work-life balance ini penting kepada organisasi ialah saya percaya bahawa organisasi yang mengamalkan work-life balance ini biasanya mempunyai kadar produktiviti dan prestasi lebih tinggi serta reputasi yang baik di mata masyarakat dan bakal pekerja. Jadi dengan adanya image yang baik di mata masyarakat dan bakal pekerja, saya percaya bahawa organisasi kita dapat mencapai kejayaan pada masa yang akan datang. Seterusnya, bagaimana budaya kerja keseimbangan dalam kehidupan ini, work-life balance, dilaksanakan ialah terdapat beberapa pendekatan yang akan diperkenalkan bagi memastikan budaya ini benar-benar diamalkan dalam organisasi kita. Yang pertama sekali, pengurusan masa yang fleksibel. Organisasi menggalakkan perancangan kerja yang lebih teratur terhadap pekerja, termasuk pekerja perlulah menggunakan jadual kerja yang munasabah agar segala bekerja berjalan dengan teratur, dan pekerja perlulah mengelakkan kerja lebih masa yang tidak perlu ataupun dalam bahasa Inggerisnya overtime. Saya percaya apabila pekerja melakukan kerja secara overtime, ia telah mengganggu jadual kerja yang telah ditetapkan dan bekerja lebih masa ini akan membuatkan para pekerja bertambah penat. Seterusnya, pendekatan yang kedua adalah pihak organisasi akan menghormati masa pekerja. Pihak organisasi memahami bahawa masa selepas bekerja merupakan masa yang penting untuk para pekerja rehat. Lebih-lebih lagi penting untuk meluangkan masa bersama keluarga yang tersayang. Selain itu, masa pribadi pekerja juga adalah penting untuk pekerja rehat dan memulihkan tenaga mereka. Seterusnya, pendekatan yang ketiga ialah pihak organisasi menggalakkan para pekerja untuk menggunakan cuti yang telah diperuntukkan secara seimbang. Saya menggalakkan para pekerja menggunakan cuti tahunan dengan sebaiknya dan cuti rehat dengan sebaiknya juga untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri. Akhir sekali, pendekatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan work-life balance dalam organisasi kita ialah pihak organisasi akan melakukan komunikasi dan sokongan kepada para pekerja. Pihak organisasi akan bersikap terbuka dan memahami cabaran pekerjaan yang dialami oleh para pekerja. Seterusnya, pihak organisasi akan memberikan sokongan yang sewajarnya kepada para pekerja. Hal ini kerana saya percaya apabila sokongan dan komunikasi diberikan kepada pekerja yang mengalami masalah, masalah tersebut seperti tekanan pekerjaan dapat dikurangkan dan pekerja dapat merasa lebih dihargai dalam persekitaran kerja. Seterusnya, terdapat juga peranan pekerja dalam menjayakan budaya work-life balance ini. Walaupun organisasi memberi sokongan kepada para pekerja untuk menjayakan budaya work-life balance ini, tetapi kejayaan budaya work-life balance ini tidak hanya bergantung kepada tanggungjawab
organisasi. Tetapi budaya work-life balance ini juga boleh dijayakan dengan kerjasama dari para pekerja juga. Di sini saya ingin tekankan para pekerja perlulah bijak menguruskan masa dalam melakukan tugasan, iaitu para pekerja perlulah meletakkan keutamaan tugasan yang lebih penting, iaitu dengan menyiapkan tugasan lebih penting tersebut, barulah beralih kepada tugasan yang kurang penting. Selain itu, pekerja juga perlulah berkomunikasi dengan jelas kepada pihak pengurusan sekiranya berdepan dengan tekanan kerja yang berlebihan. Saya berharap para pekerja dapat mengelakkan budaya bekerja secara berlebihan kerana tidak dapat dinafikan budaya bekerja secara berlebihan ini dapat menjejaskan kesihatan dan kehidupan peribadi pekerja. Seterusnya, saya ingin menasihati para pekerja untuk menjaga keseimbangan hidup. Ingatlah bahawa menjaga keseimbangan hidup bukanlah tanda kelemahan kita dalam organisasi, tetapi mengamalkan work-life balance ini merupakan tanda kematangan dan profesionalisme kita dalam menjalankan tugas dengan betul dalam organisasi.